المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Yang ketujuh, hubbud dunya, kasih, suka dan berminat kepada dunia. Tuan-tuan muslimin muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah. Dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua, pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Titisan Hujan Lautan Sufi. Kita sedang melihat beberapa noktah sifat-sifat mazmumah. Kita berada pada sifat mazmumah yang ketujuh. Yang keenam pada pertemuan yang lepas, iaitu hubbul madhi, suka kepada pujian yang datangnya daripada orang. Semua yang kita duk tengok ni, yang kita duk baca, semua ni adalah penyakit. Kita kena tahu yang kita duk baca sekarang ni, dalam kitab ni dia senarai 7.13. Semua ni adalah penyakit. Bila sebut penyakit, tak ada orang nak. Ada penyakit dalam diri. Kalau penyakit zahir, tak ada seorang pun kalau kita tanya nak sakit. Hatta kita orang tua ni pun antibody tak berapa nak kuat dah. Kalau tanya nak sakit, tak nak sakit. Kalau boleh nak segar, nak sihat sampai hujung nyawa, itu penyakit zahir yang kita duk usaha jaga supaya tak kena penyakit zahir. Jaga makan, jaga rehat, jaga minda kita supaya tak stres dan sebagainya. Nak suruh sihat zahir. Zahir ni habis-habis pun sebelum mati. Mati acur. Tapi yang kita duk tengok, yang muallif bilang dalam kitab dia ni 13, ni penyakit batin yang duk ada dalam diri kita. Kalau tak semua pun ada satu dua cukup dah. Asal nama penyakit, sebut je penyakit, ada satu orang tak nak. Darah tinggi tak ada, kecil manis ada, tak nak. Bukan kecil manis, bukan darah tinggi, bukan jantung lah. Demam pun kita tak nak. Tak payah demam lah, hilang selera makan pun susah dah kita. Hilang deria rasa nak makan pun susah kita. Sebab tu asal sebut penyakit memang tak ada siapa pun nak. Hatta budak kecil pun tak nak penyakit. Kita yang reti, yang tahu tentang penyakit lebih-lebih lagi. Sebut nama tahu mudarat besar penyakit ni, lagi-lagi tak nak kita. Yang ni yang kita duk tengok, duk bilang satu-satu malam ni, yang ketujuh ni penyakit lebih bahaya daripada penyakit zahir. Tak cabut buang yang ni sebelum mati, bahaya lepas mati. Ni lebih bahaya daripada penyakit zahir ni. Kalau kita tak usah ikhtiar cari jalan supaya sembuh penyakit ni, jawab dia, kita akan sakit sampai ke akhirat. Bawa penyakit ni. Sebab ni memunahkan semua ni. Hubbud dunya, salah satu daripada penyakit yang memunahkan kita. Bukan setakat memunahkan akhlak lah, memunahkan akidah boleh jadi. Memunahkan masa depan akhirat kita. Ibarat kata tak ada masa depan di akhirat. Lepas daripada mati tak ada masa depan
yang gemilang dalam kubur dan ke depan lagi. Kalau ada penyakit-penyakit ni. Tu ya bersungguh sangat ngaji tu nak tahu ada ke penyakit ni dalam diri kita. Cuma kita ni dia sebut rengkah-rengkah lah. Dia bilang nombor 4 bilang saja sifat hubbul jah. Dia pun sebutlah terjemahan dia. Nombor 5 tu tak ada hurai apa-apa. Kalau nak faham lebih lagi kena buka kitab besar lah pula. Tuan-tuan pergi cari siapa yang mengajar kitab besar. Dia hurailah dengan apa? Dengan definisinya, dengan sebabnya, dengan jalan keluarnya ataupun cara nak merawat penyakit ni. Dicerita secara terperinci lah dalam kitab besar. Adapun kitab ni pih untuk kita lalu sekali gitu ya. Biar kita tahu ni rupa-rupanya di antara sifat madmumah. Antara 13 ni ada ulama bilang sampai 1000 sifat madmumah ni. Baik. Jadi penyakit yang ketujuh kalau ada di hati kita kena cabut buang penyakit ni iaitu hubbud dunya. Dunia biasa duk dengar. Hub tu apa benda? Tu dia terjemuh. Alih bahasa kasih dia kata. Hub tu kasih boleh, suka boleh, berminat pun boleh. Tu 3 terjemahan dia guna untuk bagi kita faham apa makna hub. Takut sebut kasih tak faham. Takut sebut suka tak faham. Sebut lagi berminat satu lagi. Ni dia panggil ataf bayan ni orang mengaji kaedah. Ataf bayan. Wow dan tu dan tu nak menghurai yang mula-mula tu. Kasih tu apa benda kasih? Tu dengan makna suka, dengan makna berminat. Berminat kepada apa? Berminat kepada dunia. Baik. Lepas tu kita duduk mana sekarang ni? Duduk di dunia. Kalaulah keji sifat ni secara mutlak, maknanya kita ni duduk di tempat salah. Maknanya kita boleh faham daripada situ bukan secara mutlak dunia adalah mazmum. Bukan secara mutlak dunia adalah dicela pada agama. Sebab tu sebut dah semalam, ada ulama sebut la tuzammud dunya 'alal itlaq wa la tumdahud dunya 'alal itlaq. Dunia tak dicela secara itlaq dan juga tak dipuji secara itlaq. Maknanya ada bahagian dunia yang dicela, ada bahagian dunia yang dipuji. Nak tahu sininya dalam bab perbicaraan kita ni, dunia yang dicela lah. Takut duk ada dalam hati kita dunia yang dicela. Dia adalah virus yang boleh merosakkan diri kita. Hatta saya sebut tadi boleh merosakkan iman kita disebabkan oleh penyakit ni. Baik. Dia kata hubbud dunya, yakni kasih, suka dan berminat kepada dunia. Apa tu dunia? Nak kena dunia, maka ulama ada yang mendefinisikan dunia iaitu al-qaribud dani wa kullu ma qabla al-maut. Benda yang dekat dengan kita. Dunia ini yang dekat dengan kita ni, kita duduk dengan dia sekarang ni. Pas segala yang ada atas muka dunia ni, yang ada di sekeliling kita, ni semua kita panggil dunia. Bab dia kata wa kullu ma qabla al-maut, semua perkara sebelum mati dunia. Adapun akhirat lawan, akas dia lawan kepada dunia, iaitu akhirat apa? Al-mutarakhi al-mutaakhir, benda yang ditangguh. Tak lagi dunia akhirat, ataupun datang kemudian, ataupun setiap perkara yang datang ma ba'dal maut, selepas daripada mati. Start daripada pejam mata akhirat. Selagi mana celak mata, ada nyawa, ada roh, dunia. Pas segala duk keliling kita tu, atas bawah kiri kanan depan belakang semua arah tu dunia belaka tu. Selagi mana mata celak, selagi mana duk nafas, pejam saja mata, yang tu akhirat lah.
Duduk di pembaringan tu tunggu orang siap kita nak masuk ke alam barzakh, yang tu dia panggil akhirat dah, tak panggil dunia. Bersiap nak menuju dah tu ke alam akhirat. Baik. Jadi nak cerita sini ialah dunia yang macam mana yang jadi celah di sisi agama. Sebab banyak hadis, banyak ayat Quran yang beri amaran kepada kita berkenaan dengan dunia, yang menyebabkan kita ni jadi lalai daripada tujuan asal mari sini. Baik. Pernah satu ketika Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ni duduk dengan seorang yang bernama Zaid bin Arqam. Seorang sahabat juga yang bernama Zaid bin Arqam. Kata Zaid bin Arqam, ketika aku duduk dengan Abu Bakar, maka dimintalah air. Lalu dibawa datang fa'utiya bima'in wa asal. Lalu dibawa datang segelas air dengan madu. Air dengan madu. Orang duk minum air campur madu sebenarnya. Air kosong campur dengan madu. Air dengan madu. Dibawa kepada Abu Bakar As-Siddiq. Falamma adnahu, bila dua ni air yang dicampur dengan madu ni diambil oleh Abu Bakar, letak dekat dah dengan mulut dia. Adnahu min fih, dekat dengan mulut dia dah, maka fabaka. Lalu Abu Bakar pun menangis. Menangis Abu Bakar ni hatta abka ashabuhu. Sehingga sahabat-sahabat yang tengok Abu Bakar menangis, nangis juga sahabat pun. Maknanya boleh berkira lah tangisan Abu Bakar tu, sehingga menyebabkan sahabat-sahabat pun jadi simpati dengan tangisan Abu Bakar tu. Sehinggalah para sahabat yang menangis ni wasakatu, kata Zaid bin Arqam, sahabat-sahabat yang turut menangis tadi dah berhenti dah. Tapi dia kata wa masakata, adapun Abu Bakar tak diam lagi daripada menangis. Oh, benda yang duk main dalam jiwa Abu Bakar ni siapa menangis begitu. Lalu mereka pun duk sangka-sangka, duk sangka-sangka, tak ada dah ni peluang kita nak tanya ni apa sebenarnya yang jadi persoalan pada Abu Bakar sehingga dia menangis teruk sangat ni. Sehinggalah sampai kepada satu ketika masaha ainai, Abu Bakar berhenti menangis, dia pun kesat air mata dia. Kesat tahu kau? Sagi tuan-tuan dah kata kesat, buang air besar, kesat ke? Kesat ni lap air mata. Kut bahasa Kelantan dia guna kesat. Lap air mata dia, masaha ainai, lalu dia pun lap air mata dia, sapu air mata dia. Faqalu, lalu sahabat pun tanya, ya khalifata Rasulillah, wahai khalifah Rasulullah, wahai pengganti Rasulullah, ma abkaka, apa yang menyebabkan kamu menangis? Siapa begitu sekali menangis yang kami duk tengok ni pun terkesan juga. Jadi sayu juga kami tengok kamu menangis sehingga kami pun turut menangis sama. Apa benda ni yang bermain? Lalu dia kata qala kuntu ma'ar rasul. Ni cerita para sahabat duk dengan Nabi gitu, teringat kenangan duk dengan Nabi. Kuntu ma'ar rasul, dia kata satu hari aku duduk dengan Nabi. Fara'aituhu, aku tengok Nabi yadfa'u an nafsihi syai'a. Aku tengok Nabi duk tolak sesuatu. Nabi duk isyarat tolak sesuatu, tak terima sesuatu. Tapi kata Abu Bakar, lam ara ma'ahu ahadan, sedangkan aku tak nampak apa-apa pun depan Nabi. Itu benda yang duk mari di Nabi. Lalu aku tanya Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang aku tengok engkau duk tolak-tolak tu? Maka kata Nabi, hadhid dunya, Nabi kata muthilat, Nabi kata dunia ni dijelmakan padaku. Dunia kita ni dunia besar ni, dunia ni, tapi Allah Ta'ala boleh aja jelmakan dunia ni dalam rupa bentuk.
Tu hijau Allah Ta'ala barang tak mustahil semua tu. Banyak hadis kita duk baca dalam kubur lagi. Mari amal kita dalam rupa bentuk lelaki yang soleh, lelaki yang cantik, yang indah, pakaiannya indah, baunya wangi, amal-amal soleh yang makbul di sisi Allah Ta'ala. Sehingga kita tanya, engkau siapa? Akulah amalmu. Tu hijau Allah Ta'ala, tak boleh lah kau. Tak ada yang mustahil kalau Allah Ta'ala nak. Begitu juga Nabi ketika duduk atas dunia ni, Nabi kata, hadhihi dunya mustilat. Dunia ni dijelmakan oleh Allah Ta'ala di depan aku. Dan dunia ni ajak aku supaya apa? Supaya ibaratnya kahwin dengan dia lah. Berminat dengan dia, suka dengan dia. Maka Nabi SAW, Nabi kata, aku menolak dunia tersebut. Aku tak terima dunia tersebut. Maka kata dunia kepada Nabi. Apa dia kata? Dengar apa yang dunia kata. Innaka, sesungguhnya engkau. In afilta anni, sekiranya engkau tolak aku. Engkau tak terima aku. Mu tak suka kepadaku, tapi kata dunia, lam yuflit minni man ba'dak. Tapi manusia yang datang selepas daripadamu tak akan tolak aku. Kita duduk di zaman kita ni, Nabi sebut dalam hadis, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Asal perkataan tattabi'una je. Fi'il mudhari' orang mengaji tattabi'una asal. Lepas tu mari lam tu kemudian dah ada fungsi. Bubuh sabdu di belakang syaddah tu ada fungsi tu. Baca hadis, baca Quran perlu alat bahasa Arab. Bubuh lam tujuan nak tegaskan ayat ni. Bubuh nun di belakang tujuan dia nak tegaskan lagi ayat ni. Dua penegasan dalam hadis Nabi sebut. Nabi kata apa? La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Nabi kata di akhir zaman nanti umat yang mari mutaakhir. Kita umat akhir zaman. Nabi kata pasti akan ikut jalan yang telah dibuat oleh umat-umat dulu. Nabi kata shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sejeka demi sejeka dia ikut, sehasta demi sehasta dia follow. Hatta Nabi kata sehinggalah puak-puak ni masuk ke lubang bab pun mereka akan follow masuk juga. Lalu sahabat tanya, siapa ya Rasulullah? Al-Yahudu wan Nasara ko ya Rasulullah. Maka Nabi kata, faman, siapa lagi kalau bukan Yahud dan Nasara? Apa tengok kita? Duk ikut ke dah? Ramai hari ni baju anak mak pakai. Tahu itu? Baju anak mak pakai. Baju saya anak mak pakai. Tu yang jadi super buku nangka tu. Keluar daripada rumah pakai baju anak, bukan baju anak nak beritahu saya. Duk faham baju anak sungguh gak, baju baby pakai mana duk muat. Nak beritahunya saya pakai tu ikut apa ni? Ikut ajaran mari daripada dia orang lah. Sebab tu pernah satu ketika ditanya kepada Dr. Wahbah Az-Zuhaili almarhum Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dr. Wahbah Az-Zuhaili ni masyhur dengan kitab tafsir dia, satu Tafsir Al-Munir. Banyak jilid orang duk baca. Boleh jadi di masjid ni pun ada orang baca Tafsir Munir. Yang kedua masyhur dengan kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Yang ada dalam tu keempat-empat mazhab. Dia bahas fiqh, masalah fiqh berdasarkan empat mazhab. Jadi rujukan jilid-jilid kitab dia. Baik. Almarhum ni pernah sebut ketika orang tanya dia berkenaan dengan al-ulamah. Ulamah ni tuan-tuan tahu, ulamah ni maksud dia globalisasi. Globalisasi ni kalau tanya tuan-tuan definisikan apa global? Globalisasi ni ada orang mendefinisikan dunia yang terbuka. Langit yang terbuka. Zaman kita
Zaman langit yang terbuka, tiada sempadan, hanya duduk di hujung jari. Nak tengok hujung dunia, boleh tengok sini di hujung jari. Sekelip mata boleh tengok. Tu dunia terbuka. Apa kata Dr. Wahbah Zuhaili? Dia kata al-aulamah ni adalah agenda yang dibuat oleh dua puak ni, nak jadikan hidup orang Islam serupa mereka, cara makan orang Islam serupa mereka, pakaian orang Islam serupa dengan mereka. Yang Nabi dia sebut tadi, hadis tadi, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Dunia ni cerita dunia yang mazmum ni. Marilah dalam hidup kita dulu agama perkenalkan pada kita, Quran perkenalkan pada kita, hadis perkenal pada kita, istilah-istilah kita tukar dengan istilah-istilah lain. Dia bila istilah agama kekal dengan istilah agama, tak boleh tukar. Dia akan jadi selalu lalu kepala kita. Agama wak mari istilah riba. Dunia aulamah, dunia globalisasi tukar jadi interest. Tukar jadi faedah. Tukar jadi bunga. Kita tahu bila buat pinjaman bank ada bunga, ada interest. Tapi tak ada apa sebab dia bukan riba. Cuba kita pergi ke bank, Pak Cik nak buat pinjaman ni, tapi pinjaman ni Pak Cik ada riba. Bunyi riba, dok kita. Istilah mengumpat. Orang tak guna istilah mengumpat sekarang ni. Orang guna membawang. Orang guna istilah borak-borak. Kalau guna istilah agama guna, iaitu borak. Jom kita keluar lepas main syak ni. Mana? Kedai mamah apa? Ngumpat. Agak-agak ada orang lagi ya. Tak ada orang lagi. Sebab apa? Istilah agama guna mengumpat. Tapi ditukar oleh dunia hari ni. Mengumpat kau guna membawang. Oh tak ada apalah membawang. Bawang sedap je makan nasi. Balik nanti singgah di kedai. Jual burger. Nak makan apa cik? Hot dog. Hot dog. Tak apalah istilah contoh ni tuan-tuan. Kenapa nak guna hot dog ya? Kita dog-dog ni jawab dia bersentuh pun kalau boleh tak nak, tapi boleh sebut hot dog. Gigi pun tak ada dah tu hot dog. Kalau budak muda ya juga. Tu kesan daripada ulama. Follow kita. Nak makan apa cik? Nasi goreng USA. Tengok USA. Tukar nasi goreng Palestin. Gitu. Contoh tuan-tuan walaupun USA ni udang sotong ayam, tak ada pun udang sotong ayam, yang adanya ayam je. Kita buat menu pula nak sebut contoh. Sagi tuan-tuan kata kolok pula ustaz. Dok contoh. Benda yang lebih besar lagi yang saya sebut tadi, riba tu ditukar kepada istilah-istilah lain. Ni jalan umat-umat Yahudi dan Nasara nak suruh kita ni juga hidup dengan dunia yang mazmum serupa dengan mereka. Sedekah demi sedekah. Yang tu tak payah tengok apa, yang tu jauh sangat. Kalau kita kata jauh sangat, ni hidup kita ni. Hari ni orang pakat duk beli seluar yang koyak. Orang dulu tak pakai seluar koyak. Koyak habis-habis dia tampar dulu, dia jahit dulu. Sekarang ni sengaja dikoyak untuk pakai. Orang tua pun pakai kadang-kadang koyak di lutut, pendek di punggung, semayang pun nampak spender. Tengok berjaya. Dunia bila masuk dalam hati ummah, hati umat Islam punah. Amal punah. Tu amal je punah. Tak ada pahala dalam beribadat. Takut-takut akidah punah. Apa dalam kitab apa? Dalam kitab Mastikah Hadis yang kita baca. Yang duk tengah baca sekarang ni, depan lagi tu tuan-tuan akan jumpa lebih kurang dalam 50 dia sebut contoh perkara-perkara yang boleh menggugurkan akidah. Disebut contoh 50. Mudah sangatnya seseorang tu nak murtad. Tu yang Nabi kata di akhir zaman, yumsi kafira wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafira, dan sebaliknya. Pagi molek-molek mukmin, petang jadi kafir, petang mukmin, pagi kafir. Antara contoh nanti jumpa dalam kitab apa? Dalam kitab Mastikah Hadis. Antara contoh yang disebut dalam kitab tu, makan, selepas daripada makan kita pun jilat jari.
Orang kata, apa je nak cari kotor? Kotor apa? Nabi ada, jijik tak sesuai dah zaman kita. Murtad. Macam mana kita? Dikeluar oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam. JAKIM tu. Kita duk berasa benda kecil, tak ada apa pun. Percakapan bila tak mengaji, boleh jatuh pada perkara-perkara yang lebih besar mudarat dia. Bila mengaji baru tahu, perkataan gini pun tak boleh. Sebab apa? Dia melibatkan sunnah baginda Nabi. Baik. Nak ceritanya dalam hadis tadi, cerita tentang dunia pada Abu Bakar As-Siddiq. Apa dunia pada Abu Bakar As-Siddiq tadi? Air plus madu. Tu pun bagi Abu Bakar lebih dah daripada apa yang dia minum ketika hidup dia dengan Rasulullah. Tonton baca dalam kitab Syama'il kan. Antara makanan dan minuman Nabi ni adalah air putih dengan tamar, dengan rutab. Air putih maknanya air sejuk kosong dengan rutab, dengan tamar. Aku ni, Abu Bakar ni, air bubuh madu dah. Madu tu bagi dia lebih dah daripada apa yang Rasulullah buat. Bimbang dah dia, takut masuk dunia dah dalam diri dia. Tu para sahabat beringat berkenaan dengan penyakit ni. Kita beringat kau tidak tak tahu, kau tak tahu pun ada dunia dalam diri kita. Baik. Baru nak baca, Allah berfirman bagi menegah sifat yang tercela ini. Baca ya. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Kata Allah, barang siapa yang menghendaki keuntungan dan balasan akhirat, nescaya kami gandakan balasannya di dalam satu amalan 10 ganda balasannya, hingga 700 kali ganda dan lebih daripada itu, iaitu mengikut kadar lebih atau kurang keikhlasan dalam amalannya. Barang siapa yang menghendaki dengan amalannya keuntungan dan balasan dunia, nescaya kami datangkan baginya daripada dunia kadar amalnya jua, jadi balasannya dengan ketiadaan ganda, dan tiada baginya di dalam akhirat itu daripada balasan kebajikan. Tak ada apa-apa di akhirat. Baik. Mudahnya gini. Masa tak banyak. Dunia ulama bagi pada 3. Ada yang mamduh, ada yang madmum. Ada yang baik, ada yang keji, dan ada yang duduk di tengah-tengah antara dua. Yang pertama ulama sebut ialah yang mamduh. Dunia ni, bila sebut dunia faham lah, iaitu sebelum mati. Sebelum mati, perkara yang berlaku pada kita sebelum mati, tu dunia. Ada yang mamduh. Apa yang mamduh? Iaitu semua benda yang kita buat, yang ada di kita, sama ada makan, minum, serba-serbi lah yang berkait dengan kita hidup ni atas muka dunia ni sebelum daripada kita mati. Kalau dia bagi kebaikan kepada kita lepas daripada mati, maka dia adalah puji. Dunia tu puji. Sifat mudah gitu. Mana-mana yang kita ambil atas dunia ni, kita memang duduk atas dunia kan kita ni. Apa-apa saja yang kita buat pun di dunia lah. Moga kita dijadikan untuk hidup di dunia, khalifah di sini. Maka kita kena kira sifat mudah dia. Apa saja yang kita buat, andai untung dan baiknya selepas mati ada, maka itu dikira dunia, tapi dunia yang dipuji oleh agama. Ambil tak apa. Contoh apa? Ilmu. Ilmu ni duk ngaji ni. Ni duk ngaji ilmu ni. Ilmu apa ni? Ilmu syariat, ilmu agama, ilmu yang bawa kita mengenal Allah, ilmu yang bawa kita mengenal syariat baginda Nabi. Ni ghalib cerita ghalib ni.
Ghalibnya ilmu yang kita duk mengaji ni ga untunglah selepas daripada mati. Walaupun dunia tak apa. Tapi kalau ilmu lain selain pada ilmu agama, andai dia tak menguntungkan kita selepas daripada mati, maka ingat itu adalah dunia. Tapi ilmu agama boleh jadi dunia juga. Contoh. Kita suruh anak kita mengaji agama. Katakanlah ada 2 orang. Yang si A ni memang minat mengaji agama. Kita pun hantarlah dia mengaji dalam bidang agama. Dia minat nak jadi agamawan, nak jadi asatizah, nak jadi doktor ke profesor ke dalam bidang agama. Molek sangat. Sebab apa? Ilmu yang dia masuk dalam bidang tersebut tu adalah ilmu yang bermanfaat lepas daripada dia mati. Maknanya itu adalah ilmu walaupun zahirnya duk mengaji di dunia lah, siapa PhD dia, siapa bergelar profesor dan sebagainya, tapi akhirat dia untung banyak. Sebab apa? Dia mengaji, dia faham agama, dia sampaikan agama, bahkan orang boleh ambil manfaat daripada ilmu yang ada pada dia. Tu untung akhirat. Yang B ni tak minat bidang agama. Dia minat bidang keduniaan, contoh. Minat bidang kejuruteraan, minat bidang macam-macam lagi lah bidang. Tapi nak mohon tak boleh, tak layak katakanlah, ataupun permohonan ramai sangat orang nak pergi ikut bidang agama. Sebab apa? Sebab peluang kerja mudah, contoh. Peluang kerja mudah. Gini dia tu, ambil bidang agama juga sebab apa? Mudah kerja. Dunia lah. Ada ngaji agama tu. Tapi tujuan berbeza. Yang A tadi tujuan dia nak faham agama, nak kenal diri, suruh Allah Ta'ala apa, larang Allah Ta'ala apa, nak bagi manfaat pada ummah, nak faham syariat Nabi, nak beritahu pada ummah syariat Nabi. Lain. Yang kedua ni, tak ada pilihan. Kita nak pergi bidang engineering, tak boleh, tak layak dengan rizak kita ni. Nak pergi bidang kedoktoran, tak boleh juga. Kita pergi bidang agama, nampak bidang agama boleh buat duit sekarang ni. Tak pergi ngajar mana-mana pun tak apa, buat online lah. Ada suara sikit, ada taranum secara online, orang masuk, orang like, orang share, orang subscribe dan sebagainya. Boleh duit banyak. Jawab dia, zahir duk ngajar agama, dunia. Tak ada untung lepas mati. Saya sebut contoh ni tuan-tuan ni. Tak ada contoh siapa-siapa ni. Sagi tuan-tuan duk tengok ustaz mana pula yang duk buat gitu. Tak ada hukum siapa-siapa ni, cerita kita. Kalau gitu keadaan kita ngaji agama, tujuan dia untuk dapat dunia semata-mata, walaupun zahirnya ilmu, tapi dia adalah dunia. Patut beringat. Beringat kita ngaji agama ni sebab apa? Nak baiki diri. Comel. Nak baiki diri, nak baiki anak-anak kita, nak baiki bini kita, nak baiki orang-orang bawah tanggungjawab kita. Tahu sikit, ajar sikit, tahu banyak, ajar banyak. Gitu. Nak buang segala sifat madmumah kita daripada zaman jahiliah dulu, nak suruh jadi baiklah sebelum mati. Gitu. Bagus tu. Ni dok ngaji sebab apa ni? Nak berdebat dengan ulama nak suruh aku nampak lebih. Tu walaupun duduk di ilmu agama, tapi dia adalah dunia. Tak ada faedah. Baik, satu contoh. Yang pertama tu, dunia yang ada kebaikan di akhirat, maka dunia tu adalah dunia yang mamduh. Lepas tu contoh aku lain lagi. Amal ibadat gitu juga. Amal ibadat yang dibuat secara ikhlas. Jadi akhirat, walaupun kita duk ibadat semayang ni atas dunia ni. Semayang atas dunia, puasa atas dunia, duk pergi haji umrah atas dunia belakang ni kita ni. Tapi amal ibadat yang kita buat secara ikhlas ni jadi akhirat. Sebab apa? Ikhlas kerana Allah Ta'ala kita buat tu. Tapi semayang yang tak ikhlas, nak pujian manusia. Sebelum ni, hubul madah. Nak kepada orang sebut, nak kepada orang itu, kata gini pada kita semua serba-serbi. Zahir duk buat ibadat, body buat ibadat, batin bukan akhirat. Dia adalah dunia. Lepas tu ambil dia contoh lain lagi. Saya buat formula ya, mudah untuk kita faham je. Yang kedua, isyak dah. Isyak dah kena berhenti. Dah. Isyak dah. Kedap lagi.
Seminit lagi. Seminit tak sempat. Pun ada 2 lagi. Kita bertiar sambung bulan depan pula. Yang kedua, dunia yang mazmum. Dunia yang macam mana? Yang tak ada habuan untuk kita kalau kita buat di akhirat nanti. Tak ada. Apa benda? Ulama bagi contoh. Contoh maksiat paling jelas sekali. Semua maksiat tak ada untung lepas daripada mati. Sebuah apa benda? Mengumpat ke, keji orang ke, caci orang ke, apatah lagi yang besar-besar, zina, curi, merokok, minum arak, judi dan sebagainya. Yang tu langsung clear, tak ada untung pun untuk akhirat. Buat juga dunia, semata-mata dunia. Lepas tu ada lagi perincian para ulama. Mana lagi? Semua perkara mubah seminit. Semua perkara mubah yang kita ambil lebih daripada keperluan. Ingat, takut jadi dunia yang mazmum. Baju. Baju ni yang wajibnya ialah baju yang menutup aurat kita. Berapa lah nak kena ada? Tengok keperluan, boleh jadi 2 lah, boleh jadi 3 lah. Lepas tu yang ada dalam mari banyak-banyak tu untuk apa lagi tu? Yang nak beli tu pun kena tengok brand-brand dia lagi tu. Tujuan apa ni? Tengok ni. Nak tengok orang pakai brand ni maknanya barang mahal. Pakai brand ni tak ada mahal apa ni. Aku lebih tinggi daripada dia. Dunia. Biar ingat. Sebab asal baju ialah untuk tutup aurat. Sehelai kain yang dijahit dipakai untuk tutup aurat itu. Buhlah kain apa pun. Asal bukan sutera. Kalau untuk lelaki, untuk perempuan sutera pun tak apa. Tapi tujuan duk pilih tu sebab apa? Pilih tu takut jadi dunia. Perincian dia bulan depan. Wallahu a'lam ilmuhul atam.